Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua adik-adik? Muadib doakan agar adik-adik semua berada dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa bersedia untuk mengikuti sesi PDPR bersama Muadib dan rakan-rakan guru yang lain. Adik-adik, sebelum kita mulakan dengan lebih dalam pada hari ini, Muadib ada minta sedikit bantuan kepada yang belum subscribe. Tolong subscribe channel Muadib dan tekan butang lonceng agar tidak terlepas daripada video yang terbaru tentang sesi PDPR dan tekan butang like, share dan komen. Okay, alright. Thank you kepada yang sudah. Muadib sangat-sangat berterima kasih kerana anda menyokong Muadib, dan ini yang menyebabkan Muadib sentiasa bersemangat sebenarnya untuk buat sesi, untuk buat video PDPR untuk adik-adik semua. Dan hari ini kita akan sambung sesi PDPR kita. Kalau sebelum ni kita sudah belajar tentang wajib uduk, sunat beruduk ni tujuan beruduk. Kita juga sudah belajar tentang hikmah ambil uduk. Hari ini kita akan belajar pula berkaitan tentang rukun dan sunat uduk. Rukun dan sunat uduk. Cara-cara mengambil uduk. Okey, tengok sini. Dari yang pertama hinggalah yang ke-13, iaitu membaca doa. Alright. Okey, tengok sini. Pertama, ambil uduk disunatkan kita bersugi. Bersugi ni macam mana? Sugi ni dia adalah sebatang tumbuhan. Senang cerita, jom kita tengok dulu apa tu sugi. Inilah dia kayu sugi. Ini contoh kayu sugi. Sunat kita bersugi sebelum kita mengambil uduk. Fadilat dia sangat besar. Okey. Selepas kita bersugi, bersugi ni juga tujuannya untuk membersihkan gigi, membersihkan mulut dan menghilangkan bau-bauan. Okey, ini bersugi. Dan Nabi sebenarnya sentiasa bersugi sebelum mengambil uduk. Ini sunnah Nabi SAW. Yang perlu untuk kita buat. Dia tidaklah wajib, tapi bila kita buat dapat pahala yang lebih berganda lagi. So, amalkan bersugi. Yang seterusnya ialah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang kedua. Yang ketiga, membasuh tangan hingga ke pergelangan tangan. Membasuh tangan hingga ke pergelangan. Sebanyak 3 kali. Ke pergelangan sebanyak 3 kali. Dan seterusnya ialah berkumur-kumur. Berapa kali? 3 kali. Masukkan air ke dalam mulut, kumur-kumur dan buang. Masukkan air ke dalam mulut, kumur-kumur dan buang. Jangan telan pula. Itu bukan kumur-kumur, itu minum namanya. Jadi kita kumur-kumur 3 kali, kita buang. Alright, bagus. Seterusnya, ini yang keempat. Seterusnya, yang kelima, kita memasukkan air ke dalam hidung. Memasukkan air ke dalam hidung ni pun kita buang. Ini merupakan perkara sunat juga. Membasuh tangan ke pergelangan tangan, itu pun sunat. Kumur-kumur, itu pun sunat. Masukkan ke dalam hidung pun sunat. Kalau kita tidak buat, tidak membatalkan uduk. Tapi kalau kita buat, kita dapat pahala yang berganda. Berapa kali kita buat? 3 kali. Okey. Yang keenam ialah kita membaca niat. Berniat ketika membasuh muka. Apa niat dia? Kita baca sama-sama. Nawaitu raf'al hadathi asghari lillahi ta'ala. Asghari lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Berniat merupakan wajib uduk. Rukun uduk. Jadi kalau kita tidak baca niat, maka uduk kita tidak sah. Ini merupakan rukun uduk. Okey, yang seterusnya yang ketujuh. Membasuh muka sebanyak 3 kali. 3 kali itu sunat. Tapi membasuh muka itu ialah rukun. Boleh basuh sekali, boleh basuh 2 kali. Tapi membasuh muka ini hendaklah meratakan seluruh
ke wajah kita. Contohnya macam ni gambar ni, yang merah-merah ni dia tanda ni, ini adalah wajah kita yang kita perlu untuk kenakan air, ratakan air ke anggota badan tersebut. Alright. Okay. Seterusnya yang ke-8. Yang ke-8, membasuh tangan hingga ke siku. Tengok sini contoh. Tangan hingga ke siku. Kalau kita pakai baju panjang, kita lipatkan dengan lengan tu tadi dan kita basuhlah tangan hingga ke siku. Mulai dengan yang kanan. Hukumnya sunat. 3 kali juga sunat. Tapi membasuh tangan hingga ke siku ni rukun wudu. Rukun wudu. Jadi perlu untuk dilakukan supaya wudu kita sah. Seterusnya yang ke-9. Yang ke-9, okay, menyapu sebahagian kepala. Menyapu sebahagian kepala sebanyak 3 kali dan sunat membasuh keseluruhan kepala. Boleh basuh semua, hukumnya sunat. Tapi mesti basuh paling tidak sebahagian kepala kerana hukumnya ialah rukun wudu. Kalau tak basuh kepala, maka wudu kita tidak sah. Dan yang ke-10, ini perkara sunat wudu, iaitu membasuh telinga sebanyak 3 kali. Membasuh telinga sebanyak 3 kali. Okay. Seterusnya kita pergi pula yang ke-11. Yang ke-11 kita pergi lagi rukun wudu, iaitu membasuh kaki hingga ke buku lali. Tengok gambar ni, dia bulatkan ni. Ini buku lali kita. Buku lali ni ialah tulang yang ada di tepi kaki tu. Tulang, ada 2 tulang tu yang terkeluar tu. Itulah buku lali. Basuh hingga ke buku lali sebanyak 3 kali, mulai dengan yang kanan. Mulai dengan yang kanan. Ini rukun wudu. Tak basuh kaki, tak sah wudunya. Jadi perlu untuk membasuh kaki. Dan yang ke-12, rukun yang ke-12 yang terakhir ialah tertib. Apa dia? Tertib. Tertib ni maksudnya apa? Kita mulai mengambil wudu tu tadi dengan susunan turutan yang betul. Tidak boleh kita basuh muka, lepas tu ke kaki, lepas tu ke tangan, lepas tu ke kepala. Tak boleh. Dia kena, kalau rukunnya tadi tu daripada kita berniat basuh muka, basuh tangan hingga ke siku, sebahagian kepala dan juga kaki hingga ke buku lali. Alright. Jadi tidak boleh kita tukar-tukar kaki dulu, tangan dulu. Tak boleh. Dia kena ikut tertib yang betul. Okey. Baik. Alhamdulillah. Adik-adik semua ni hebat-hebat semua ni. Jadi kita ulang semula. Yang pertama, bersugi. Yang kedua, membaca bismillah. Apa yang bertanda merah ni, ini semua sunat. Perkara-perkara sunat. Yang ketiga, membasuh tangan hingga ke pergelangan. Yang keempat, berkumur-kumur. Dan yang kelima, memasukkan air ke dalam hidung. Yang keenam, membaca niat. Nawaitu raf'al hadathi asghari lillahi ta'ala. Dan yang ketujuh, membasuh muka. Okay. Yang ke-8, membasuh tangan hingga ke siku. Yang ke-9, menyapu sebahagian kepala. Okay. Dan yang ke-10, membasuh telinga. Yang ke-11, membasuh kaki hingga ke buku lali. Dan yang ke-12 ialah tertib. Dan yang terakhir, iaitu ke-13, perkara yang sunat juga, iaitu membaca doa. Membaca doa mengambil wudu. Setelah selesai mengambil wudu. Apa doanya insya-Allah? Doanya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi insya-Allah muadik akan buat
Nanti Maulid akan buat video khas untuk membaca doa selepas mengambil wudu. Jadi muadib doakan agar adik-adik semua dapat mengamalkan cara mengambil wudu dengan sempurna, dan akhirnya boleh kita mengamalkan dalam kehidupan seharian. Sebelum solat kena ambil wudu. Sebelum solat kena ambil wudu. Lepas ni boleh praktik insya-Allah, boleh amali dengan sendiri dengan ditemani oleh ibu bapa insya-Allah. Jadi untuk itu sila buat tugasan 107 dan 108 dalam buku aktiviti. Jadi insya-Allah sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.